Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita dalam rancangan Malaysia hari ini. Saya, hos anda, Hani Ain binti Ismail, akan memupaskan dan membincangkan mengenai topik kita iaitu adat meminang Minangkabau. Sebelum saya mulakan perbincangan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan panel-panel jemputan kita, iaitu panel pertama kita, Saudara Danish. Beliau merupakan pakar pengkaji sejarah Melayu. Panel kedua kita iaitu Saudari Khairunisa. Saudari Khairunisa merupakan penasihat sosial budaya Kerajaan Malaysia. Dan panel ketiga kita, Saudari Anis Jana. Beliau merupakan Timbalan Menteri Perlancongan Seni Budaya Malaysia. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, saya akan terangkan sikit mengenai Minangkabau Pariaman. Minangkabau Pariaman merupakan kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaan meliputi Sumatera Barat dan beberapa tanah Indonesia yang lain. Orang Melayu di Malaysia juga banyak yang berasal dari Minangkabau. Kebanyakan mereka tinggal di Johor dan Negeri Sembilan. Walaupun suku Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam, mereka juga kuat dalam amalan turun-temurun yang dikenali sebagai adat. Pada permulaan abad ke-14, orang-orang Minangkabau Pariaman mula tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka dan Rembau. Orang Minangkabau ini lebih bertamadun daripada penduduk asal mereka iaitu orang asli. Disebabkan itulah berlakunya pernikahan antara orang-orang Minangkabau Pariaman dan penduduk orang asli. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama kita, Saudara Danish. Saudara Danish, bolehkah saudara menceritakan sikit mengenai adat meminang Minangkabau Pariaman ini? Dipersilakan. Adat Minang ini pada asalnya mempunyai nama spesifik, iaitu Bajapui. Jadi Bajapui ini adalah apabila orang Pariaman yang anak gadisnya telah pun selesai menikah, maka orang tuanya akan mula mencari jodoh untuk anak-anak mereka. Saat mereka menemukan laki-laki yang rasa sepadan atau sesuai, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut. Jadi di sinilah di mana sebagai merantak tangga, menginjak tangga untuk pepatah. Jadi dalam proses ini, adat ini mengamalkan membeli pengantin lelaki yang asalnya bermaksud Bajapui. Jadi dalam masyarakat Pariaman, dalam proses perkahwinan kerana adanya dalam sistem matrilineal kerana posisi suami orang Sumando merupakan orang datang. Kerana itu, orang Sumando dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah datang kerana dipanggil, tiba kerana dihantar, yang bermaksud datang kerana dipanggil, tiba kerana dihantar. Jadi pihak perempuan di sini di mana pihak perempuan menyerahkan sejumlah wang yang telah disepakat kepada lelaki-lelaki saat akan dilakukan pernikahan. Terima kasih kepada Saudara Danish atas perkongsian saudara sebentar tadi. Saya tertarik atas perkongsian saudara. Sekarang saya akan teruskan kepada panel kedua kita, Saudari Khairunisa. Saudari Khairunisa, bolehkah saudari menceritakan lebih lanjut mengenai adat atau tradisi yang seterusnya? Dipersilakan. Terima kasih saudara Danish dan moderator kita. Seterusnya, apabila sudah diberi green light, kita akan teruskan dengan adat memasang tanduk. Adat memasang tanduk ni kalau dekat Malaysia kita panggil sebagai meminang ataupun bertunang. Proses ini adalah apabila pihak keluarga perempuan mengunjungi pihak keluarga lelaki untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud agar kedua-dua pihak dapat dinaungkan dalam pernikahan. Pada hari tersebut, keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga lelaki dan memberikan persyaratan yang telah dibicarakan pada sebelum ini. Di sini saya ingin mencela dan memberikan sepatah dua pantun dalam bahasa Penang, iaitu pantun daripada pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin lelaki. Gunung Pasaman tabalah tiga, makan di lapau tiga balih, yang disako mencari nan tunggal, kalau sepakat kita alih. Yang diterjemahkan seperti Yara mencari yang teruna, kalau setuju mari kita teruskan. Yang dibalas oleh sebelah pengantin lelaki, kabalai hari alasan jo bapukit di batang muara, yang disako seorang-seorang saja, marilah berbuat yang dicinta. Yang ini bermaksud mereka memberikan persetujuan. Lazimnya pada tahap ini, pihak keluarga perempuan akan membawa buah tangan berupa kuih-kuih ataupun buah-buahan untuk diberikan kepada pihak keluarga lelaki. Terima kasih Saudari Khairunisa.
atas perkongsian anda sebentar tadi mengenai adat memasang tandur. Seperti mana yang kita tahu, adat meminang Minangkabau mempunyai adat atau tradisi yang sangat unik dan berlainan daripada adat-adat yang lain. Adat kita sendiri iaitu lelaki meminang perempuan, tetapi di sana perempuan yang meminang lelaki. Panel 3, Anistiana, bolehkah saudari menceritakan mengenai adat menikah yang ada di Minangkabau Pariaman ini? Seterusnya adalah proses persetujuan antara dua kampung bertujuan sebagai tanda hormat ke atas kedua-dua pihak belah kampung yang akan memberikan kerjasama dalam proses hari perkahwinan nanti. Sekiranya tidak mendapat persetujuan, maka kedua-dua mempelai tidak boleh bernikah. Di sini jumlah lepat wang japa iaitu wang hantaran, mahar dan juga hari pernikahan iaitu baralik akan ditentukan. Seperti yang diperkatakan oleh penasihat sosio-budaya Kerajaan Malaysia kita, lepat sebanyak 2 saiz lori sederhana akan disediakan oleh pihak pengantin perempuan iaitu keluarganya dan juga orang kampung sebelah pengantin perempuan kepada pengantin lelaki. Wang japa iaitu wang hantaran juga akan diperbincangkan di sini. Wang japa pada masa dahulu adalah dalam anggaran 30 ameh iaitu emas, yang di mana satu ameh bersamaan dengan 2.5 gram emas. Semakin tinggi wang japut, semakin tinggi juga status sosial pengantin lelaki. Pada masa sekarang, ini boleh digantikan dengan haiwan, kenderaan dan juga wang tunai. Status sosial lelaki akan dilihatkan berdasarkan keturunan, pekerjaan dan juga taraf pendidikan. Tujuan memberikan hantaran dan juga penghargaan ini kepada pihak pengantin lelaki adalah sebagai tanda menghargai keluarga pengantin lelaki membesarkan pengantin lelaki. Terima kasih saudari Anistiana atas perkongsian saudari sebentar tadi. Berbalik kepada panel 1 kita, saudara Danish. Saudara Danish, saudara ingin membuat penambahan atau sedikit komen mengenai isi yang telah diterangkan oleh saudari Anistiana sebentar tadi? Dipersilakan. Oleh kerana itu, situasi ini bagi saya merupakan suatu perubahan maupun pergeseran nilai-nilai budaya dikarenakan perkembangan zaman. Ibaratkan seperti satu kaki melangkah meninggalkan tradisi, tetapi satu kaki yang lainnya tetap masih terpaut di lingkungan budaya. Jadi adanya sebuah unsur tarik-menarik antara tradisi dan modernisasi dalam perkembangan kebudayaan. Terima kasih saudara Danish. Bagaimana pula dengan panel kedua kita, saudari Khairunisa? Ingin membuat penambahan? Part mamak kanduang dan wang hilang. Secara lazimnya, mamak kanduang akan menentukan tarikh perkahwinan. Mamak kanduang ni untuk pengetahuan semua ialah pakcik sebelah ibu bagi pengantin lelaki-lelaki. Kemenakan iaitu anak dari saudara perempuan dan mamak mempunyai hubungan sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin. Fungsi mamak berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga bagi urusan pihak luar. Ianya adalah kewajipan bagi mamak kanduang untuk memelihara dan membimbing kemenakan. Seperti ukapan yang terkenal dalam bangsa Minangkabau, kaluak paku kacang balimbiang, daun bakuang lenggang-lenggangkan. Anak di pangku, kemenakan dibimbang. Orang kampung dipatinggangkan. Seterusnya adalah wang hilang. Wang hilang ini adalah pemberian wang ataupun barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Barang ini akan menjadi sepenuhnya milik hak laki-laki dan tidak akan dikembalikan. Apa pun yang terjadi, baik sebelum ataupun selepas perkahwinan, barang ini akan tetap menjadi hak milik mereka. Berbeza dengan wang japuit, pihak yang membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar wang japuit yang telah diberikan. Wang denda ini pula disebut sebagai libet tanda. Banyak info yang menarik yang kita telah dapat berkongsi bersama pada hari ini. Kita sudah tahu mengenai adat dan tradisi meminang Minangkabau Pariaman itu. So sekarang kita akan pergi ke proses seterusnya, iaitu adat bernikah yang ada di Minangkabau. Panel 3, Anistiana, bolehkah saudari menceritakan mengenai adat menikah yang ada di Minangkabau Pariaman itu? Sekarang kita kembali kepada hari perkahwinan iaitu baralik. Di sini pelamin kelawar digunakan. Ukiran kelawar yang corak silang menyilang dan mempunyai unsur-unsur fauna digunakan.
Pada majlis ini, warna merah dan keemasan digunakan sebagai tema. Pada hari ini, 2 upacara perkahwinan pada hari dan juga tarikh yang sama dijalankan. Upacara dijalankan bermula dengan pihak pengantin perempuan menjemput pihak pengantin lelaki. Rombongan akan membawa juadah bersama-sama pihak pengantin lelaki. Semasa menjemput pihak pengantin lelaki, pantun akan dikemukakan oleh pihak pengantin perempuan seperti kemudian sama didaki, kahilir sama diturun. Kalau pasanganlah serasi, marilah kita bersama menuntun. Yang bermaksud, kalau dah memang jadi hari pernikahan ini, marilah kita teruskan. Duduk basalo jo sebatang rokok, makan nasi berkuah gulai. Kalau janji-janji Allah tapakok, marilah persandingan kita mulai. Kalau begitu, marilah kita memulakan persandingan ini. Terima kasih atas perkongsian Saudari Anis Liana mengenai adat menikah mengikut cara Minangkabau. Di sini, pihak Malaysia hari ini juga telah mendirikan satu video mengenai proses yang mengikut cara adat meminang Minangkabau Parlimen. Pada hari ini juga, saya dan juga saudara Danish memakai seragam pengantin mengikut cara Minangkabau Parlimen itu dengan memakai set yang lengkap dan juga perhiasan yang dipakai oleh pengantin di sana. Okey, jadi untuk pakaian adat perkahwinan pula, keindahan busana dalam adat perkahwinan Minangkabau atau disebut marpulai dan anak dara berserta atribut yang melengkapi kedua mempelai Minang tidak perlu diragukan lagi. Taburan aura keemasan meliputi keseluruhan penampilan mempelai dengan sulaman emas pada baju kedua pengantin dan kain songket bertabur emas yang berornamen khas. Jadi busana pengantin bagi pakaian pengantin adat Minangkabau asli ni, dia disesuaikan dengan warna khas ya, di mana adat Minangkabau iaitu merah dan kuning. Warna tersebut syarat dengan simbolik bagi masyarakat Minang. Jadi pada setiap ritual adat, warna ini selalu ada bait dan ornamen ataupun busananya. Jadi sebagaimana yang anda lihat, warna merah ni dia melambangkan keberanian dan kepahlawanan, di mana kuning juga dia mengandungi makna kerajaan dan hitam pula bermakna kuasa. Jadi pakaian perkahwinan di Minangkabau ni mempunyai aturan tertentu. Jadi bila suatu jenis pakaian itu hendaklah digunakan, hendaklah dipastikan siapa yang harus memakainya dan bagaimana cara memakainya mengikut aturan-aturan tertentu. Jadi sesuai dengan ketetapan adat di daerah, masing-masing dalam bentuk ragam corak ada macam-macam pelbagai motif. Kemudiannya, kelengkapan tata rias pakaiannya adalah baju kurung dari kain baldo yang bersulam dengan benang emas dan hiasan sunting kepala dengan segala kelengkapannya seperti selop atau selipar. Kemudian sunting iaitu jenis hiasan kepada yang disusun dengan motif tumbuh-tumbuhan dan setengahnya hiasan haiwan laut. Jadi jumlah sunting dan kebesarannya, dia ibarat kipas yang terbentuk di kepala tu adalah keharmonian dengan fizikal si pengantin. Jadi jenis perhiasan yang dipakai adalah corak sinar belang, bunga serunai, serai serumput, mansi-mansi dengan motif ikan, kupu-kupu burung, merak dan sebagainya. Jadi dekat situ semua benda-benda kecil sunting tersebut dipasang bertingkat-tingkat melingkari kepala dari atas telinga kanan hingga telinga kiri.
Baiklah, sebentar tadi saudara Dennis telah menerangkan mengenai pakaian adat perkahwinan yang dipakai oleh orang Minangkabau Pariaman. Dan dia juga telah menerangkan sedikit mengenai pakaian yang dipakai oleh pengantin lelaki. Sekarang saya pula akan menerangkan sedikit mengenai pakaian yang dipakai oleh pengantin wanita dan perhiasan yang ada pada pakaian wanita. Disusun jari nan sapuluh, ditakwakan kapalo nan satu, dihujamkan lutut nan dua, kepada Allah ampun diminta. Sambah diantar dipohonkan kepada bahulu pemangku adat. Bila Maulana Jol tuanku nan menjunjung soko dalam adat. Sarato imam dengan khatib nan muda pambiang-biang dunia bunda kan duang samo di dalam. Antara salah satu perhiasan yang dipakai oleh pengantin wanita seperti atas ini yang dipanggil sunting. Sunting adalah salah satu bentuk hiasan kepala anak dara atau pengantin perempuan. Sunting yang dipakai secara umum sekarang biasanya disebut sunting gadang yang bermakna besar. Nama ini untuk membezakan dengan sunting ketek iaitu kecil yang biasa dipakai oleh pendamping iaitu pengantin. Pengantin yang disebut pasumandan. Perbezaan dari sunting gadang dan sunting ketek adalah jumlah tingkat dari penyusunan hiasan di kepala. Jumlah tingkat kembang goyang sunting pada pengantin wanita Minang ini biasanya berjumlah ganjil. Jumlah tingkat sunting yang paling tinggi adalah berbelas tingkat, sedang yang paling rendah 7 tingkat. Ada 4 jenis perhiasan yang disusun membentuk sunting pada hiasan kepala pengantin Minang ini. Lapisan yang paling bawah adalah deretan bunga iaitu bunga sarunai. 3 hingga 5 lapisan bunga sarunai ini membentuk asas bagi sunting Minang. Kemudian diletakkan deretan bunga gadang sebanyak 3 hingga 5 lapis pula. Hiasan yang paling atas adalah gambang goyang. Sedangkan hiasan sunting yang jatuh di pipi kanan dan pipi kiri pengantin Minang ini disebut kotak-kotak. Sekarang saya akan menerangkan sedikit mengenai simbolik dan falsafah dalam pakaian adat Minangkabau Pariaman yang mengandungi falsafah dan simbolik dalam setiap rekaan atau motif berpakaian yang dipakai sama ada berkedudukan tinggi atau orang-orang biasa. Pada setiap pakaian mempunyai corak dan jahitan yang berbeza dan mengandungi makna yang berbeza pula mengikut tujuan ianya dipakai. Ini saya akan menerangkan tentang malam Bainai. Malam Bainai atau dalam bahasa Melayunya malam berinai. Malam berinai ini akan dijalankan selepas solat maghrib ataupun solat isyak. Pada kebiasaannya ia akan dimulakan dengan mandi iaitu memandikan calon pengantin sehari sebelum malam Bainai. Di sebuah sudut rumah akan disediakan satu kerusi dan juga payung kuning yang akan melindungi kerusi tersebut. Anak dara yang didandani akan dikapit oleh rakan-rakan yang sebaya dengannya. Di sini terdapat juga unsur-unsur Islami iaitu mereka akan memasangkan muzik-muzik yang beralunankan selawat kepada Nabi. Anak dara akan dimandikan bermula dengan orang perempuan tua dari sebelah keluarganya sehingga keluarga suaminya. Renjisan air akan dilakukan secara ganjil seperti mana kepercayaan Islam iaitu solat fardu 5 waktu dan juga langit mempunyai 7 lapisan. Payung kuning yang melindungi anak dara akan dipegang oleh saudara sebelah lelaki iaitu antara adik, kakak ataupun anak beranak calon suaminya. Hal ini dikatakan kerana mereka akan memegang tanggungjawab ke atas bayi yang akan dilahirkan oleh pasangan tersebut. Selepas acara mandian dilakukan, datang pula acara memohon izin untuk bernikah. Di sini anak dara dan ibu bapanya akan memberikan pantun dan memberikan ucapan serta meminta maaf untuk memudahkan proses perkahwinan. Alunan muzik yang sayu akan dimainkan. Pada malam berinai pula, kuku akan diinaikan secara nombor ganjil yang akan diberhentikan pada kuku yang ke-9. Kuku yang ke-8 akan diinaikan oleh orang perempuan tua yang sudah bernikah seperti ibu, ibu mertua, makcik ataupun neneknya. Satu kuku akan diinaikan
ditunaikan oleh anak dara yang belum mempunyai calon kerana untuk memberi harapan kepada anak dara itu, satu kuku akan ditinggalkan untuk pengantin supaya diinaikan dirinya sendiri. Nasihat dan juga gurauan akan diberikan supaya pengantin dapat menjadikan pengajaran dan juga mengurangkan ketegangan untuk hari perkahwinan. Kayu gadang di lereng gunung, ditabang di bala dua, alah sanang hati bunda kandung, anak seorang menjadi dua. Yang bermaksud ibu kepada pengantin perempuan akan senang hati apabila anaknya sudah menjumpa calon suami. Seterusnya, saya akan kembali kepada panel 1 iaitu Saudara Danish. Saudara Danish, bolehkah saudara menerangkan mengenai proses selanjutnya? Jadi setelah selesai menikah, kedua mempelai tidak tinggal lagi di rumah mempelai pria kerana ini di mana sang suami pindah ke rumah isteri. Jadi dengan kesesuaian adat masyarakat, dia boleh tinggal bersama adik perempuannya bahkan setelah menikah dan mengunjungi rumah isterinya hanya pada malam hari. Jadi kerana wanita mengawal setiap aspek kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Minangkabau, seorang pria lebih memilih untuk pergi ke luar negara atau ke luar desa untuk mencari peluang yang lebih besar demi kemajuan peribadi. Jika mereka tinggal di rumah, maka mereka dipandang rendah sebagai pria yang lemah atau penurut dan kurang agresif. Terima kasih saudara Danish atas perkongsian anda sebentar tadi. Saya sendiri pernah terbaca mengenai salah satu adat atau tradisi yang ada di Minangkabau Pariaman itu. Tradisi itu yang dinamakan sebagai tradisi usai akad nikah. Baiklah, saudara Khairunisa, bolehkah saudari menceritakan sedikit mengenai tradisi usai akad nikah itu? Dipersilakan. Yang pertama adalah memulangkan tanda dan juadah, iaitu saat-saat ini adalah saatnya untuk mengembalikan semula barang ataupun tanda yang diberikan sebagai ikatan janji pada saat lamaran dan juadah, kerana kedua-duanya telah menjadi suami isteri yang sah. Yang kedua ialah melewakan gara malapurai. Proses ini adalah proses pernikahan adat Minangkabau, iaitu kalau di Malaysia kita panggil sebagai bersanding. Dalam proses ini juga ia akan mengumumkan gelar sebagai tanda kedewasaan kepada pihak pengantin lelaki. Yang ketiga ialah adat balang tuang kenyang ataupun mengadu kening. Kedua mempelai akan dihadapkan antara satu sama lain dalam posisi duduk. Kedua wajah mereka akan terpisahkan oleh kipas. Lalu kipas akan diturunkan secara perlahan-lahan sehingga kening mereka bersatu. Proses ini dipimpin oleh para sepupu pihak pengantin perempuan. Proses yang keempat ialah mengaruak nasi kunyang, iaitu kedua mempelai akan berebut mendapatkan nasi kuning dan ayam yang disorokkan dalam nasi kuning. Ini adalah mengisyaratkan hubungan suami isteri yang bekerjasama untuk saling melengkapi dan menahan diri masing-masing. Adat yang kelima ataupun proses yang kelima ialah bermain coki, iaitu coki merupakan mainan tradisional bagi orang Minangkabau. Mainan ini mirip catur yang dimainkan di atas papan mirip halma. Seterusnya ialah tari payung. Tarian ini dipercayai sebagai tarian untuk pengantin baru. Para penari akan menggunakan payung sebagai tanda sang suami, pelindung sang isteri. Di sini saya nak tambah bahagian balang tuang kening, iaitu di dalam adat seusai akad nikah. Balang tuang kening merupakan salah satu ritual ataupun proses yang ada dalam pernikahan adat Sumatera Barat dan adat Minang Pariaman. Seperti namanya yang bererti mengadu kening, pelaksanaan proses ini dilakukan dengan cara menempelkan kening kedua mempelai. Namun, kulit mereka tidak saling bersentuhan, lantarannya dipisahkan oleh sebuah kipas. Proses ini mempunyai makna Islamik.
yakni ketika dua orang berlainan jantina dan jenis yang bukan muhrim telah diikat oleh tali pernikahan, maka statusnya berubah menjadi muhrim. Ini sehingga setelah mereka berwuduk dan bersentuhan, ini tidak akan membatalkan wudunya. Setelah proses tadi, sesi seterusnya adalah mengeruk nasi kuning. Pada proses ini, pasangan pengantin harus mencari singgang ayam yang disembunyikan di dalam papan berisi nasi kuning. Pelaksanaan proses ini kerap mengundang tawa dan menghibur para tetamu yang bertandang. Lantaran kedua mempelai seakan seperti sedang berlumba dan berebut untuk lebih dulu mendapatkan potongan daging singgang ayam. Setelah masing-masing mendapatkan potongan daging tersebut, kemudian kedua-dua mempelai akan mengangkatnya dan diperlihatkan kepada para tetamu. Suara sorakan dan derai tawa terdengar nyaring dari para tetamu yang datang. Anak dara mendapat kepak ayam dan pria pula mendapat kepala ayam. Menurut tradisi Minang, setiap bahagian ayam tersebut mempunyai erti serta filosofi akan alur kehidupan rumah tangga. Bahagian kepala melambangkan pemimpin dan ketua keluarga, manakala yang mendapat kepak ayam pula mempunyai makna sebagai pelindung keluarga. Ini kerana wanita yang melindungi keluarga dengan sifat keibuannya. Namun sebaliknya, apabila sayap diambil oleh pengantin lelaki, haruslah berhati-hati kerana ia akan menjadikan kesukaran untuk menjaga pengantin lelaki yang akan kesana kemari bak burung yang berterbangan. Apabila mendapatkan dada pula, artinya yang mengambilnya akan menjadi seorang yang penyabar dan lapang dada. Namun, ini hanyalah adat yang berkias tanggungjawab. Baiknya adat ini hanya dijadikan sebagai tradisi yang layak untuk dilestarikan. Seterusnya merupakan proses kegemaran saya, iaitu tari payung. Tari payung ini merupakan tari tradisional masyarakat Minang. Jadi, tari payung ini ditarikan secara pasangan. Ini menggambarkan kasih sayang kedua mempelai yang diibaratkan dengan sebuah payung yang akan melindungi dan sebagai bentuk bahawa keduanya menuju satu tujuan. Diiringi lagu berjudul Berbendi-bendi ke Sungai Tanam, lagu klasik yang mengiringi tarian ini bercerita mengenai sepasang suami isteri yang berbulan madu di suatu tempat bernama Sungai Tanam. Gerakan dalam tarian ini dimulai dengan tempo lambat sehingga lama-kelamaan berubah menjadi cepat. Payung yang dibawa penari lelaki membawa simbol sebagai pelindung. Penari lelaki akan menutupi kepala penari wanita yang menjadi pasangan talinya. Penari wanita pula mengenakan selendang khas Padang sebagai pelengkap dan kesiapan membina rumah tangga. Seperti yang diberkatakan oleh pakar pengkaji sejarah Melayu dan juga penasihat sosiobudaya Malaysia, kekayaan adat Minangkabau Pariaman sememangnya tidak luput dikenang zaman. Tujuan perbincangan ini adalah untuk berkongsi ilmu kepada yang masih belum celik tentang budaya ini dan menjadikan peringatan kepada yang sebaliknya. Orang-orang Minangkabau Pariaman sememangnya masih kuat berpegang dengan agama Islam. Walau bagaimanapun, mereka masih mengekalkan unsur-unsur animisme dan juga Hindu. Hal ini boleh diperlihatkan dalam cara mereka menyampaikan harta pusaka menerusi nasab ibu dan juga tradisi membeli pengantin lelaki. Tradisi baja puik sememangnya sudah wujud dari zaman dahulu. Hal ini berlaku sebelum kedatangan Islam ke Nusantara. Sumber adat Minang sememangnya berpandukan Al-Quran yang tercatat dalam pepatah mereka, iaitu Adat Basandi Syara. Syara Basandi Kitabullah, yang bermaksud adat bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al-Quran. Hal ini menjadikan adat Minangkabau berasal sememangnya dari ajaran Islam. Terima kasih Saudari Khairunisa dan Saudari Anistiana kerana sudi berkongsi dan memberi sedikit rumusan mengenai topik forum kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri rancangan kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel jemputan kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi mengenai adat Minangkabau Pariaman. Sebelum saya akhiri rancangan kita, adat yang ada di Minangkabau Pariaman itu sangat unik dan agak berlainan daripada adat-adat yang sedia ada. Masa telah mencuburi kita pun sudah berada di penghujung rancangan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Assalamualaikum.